Hai, nama saya Nur Ain binti Abdul Fattah, bernombor metrik 194754. Okey, hari ini saya akan membentangkan satu tugasan iaitu hunting for weeds. Okey, objektif utama tugasan ini adalah: pertama, pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis rumpai. Kedua, pelajar dapat mengukur kerosakan disebabkan oleh rumpai. Dan yang ketiga adalah pelajar dapat mencadangkan langkah efektif untuk mengawal rumpai. Okey, apa itu rumpai? Okey, rumpai adalah tumbuhan yang bukan pada tempatnya atau a plant out of place, tumbuh di kawasan terganggu. Rumpai juga merupakan tanaman yang tidak disemai atau ditanam. Rumpai merupakan tanaman yang tidak diperlukan, bukan komoditi asal. Rumpai juga merupakan tanaman yang tidak ada harga dari segi kepentingan ekonomi, nilai kecantikan atau estetika. Rumpai juga tanaman yang bersaing untuk cahaya, air, ruang dan nutrien. Okey, rumpai terbahagi kepada 3 jenis, iaitu rumpai jenis rumput, rumpai jenis rusiga dan rumpai jenis berdaun lebar. Rumpai jenis rumput merupakan famili Gramineaceae yang paling terbesar dan merupakan kategori monocotyledon. Rumpai jenis rumput merupakan rumpai utama di kawasan pertanian. Rumpai ini melalui pembiakan biji benih yang disebarkan oleh angin, haiwan dan manusia. Rumpai jenis rumput terdapat beberapa spesies yang menggunakan pembiakan jenis tampang. Rumpai jenis rumput mempunyai batang ulma, iaitu mempunyai buku dan ruas. Daunnya adalah berselang-selian dalam 2 baris dan helaian daun yang berbentuk tirus dengan urat daun yang selari. Contohnya Echinoclora, Arucus galli, Elaunesin indica dan Panicum repens. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat 3 contoh rumpai jenis rumput, iaitu rumput bunga tebu atau nama saintifiknya Leptochlora sinensis. Seterusnya rumput colok Cina atau nama saintifiknya Ischaemum rugosum. Yang seterusnya adalah rumput padi burung atau nama saintifiknya Echinoclora galli. Okey, seterusnya rumpai jenis rusiga. Yang paling terbesar adalah famili Cyperaceae. Rumpai jenis rusiga ni rupanya seakar-akar rumput. Rumpai ini batangnya berbentuk segitiga dan tidak diselaputi daun, salut serta liga. Rumpai jenis rusiga menggunakan pembiakan melalui vegetatif dan biji benih. Contohnya adalah Cyperus rotundus, Eleocharis acicularis dan Fimbristilis litoralis. Di sini kita dapat lihat beberapa contoh rumpai jenis rusiga, iaitu rumput purun atau nama saintifiknya Cyperus chuncoides. Seterusnya rumput menerong atau nama saintifiknya Scarpus grossus. Seterusnya rusiga telur ikan, nama saintifiknya Fimbristilis miliaceae. Dan terakhir adalah rumput para-para atau nama saintifiknya Cyperus pilosus. Seterusnya adalah rumpai jenis berdaun lebar. Rumpai ini merupakan kategori Dicotyledon, iaitu mempunyai daun berlebar. Rumpai jenis ini adalah pembiakan melalui biji benih dan atau vegetatif. Contohnya Monocoria virginalis, Amaranthus spinosus dan Euphorbia hirta. Di sini kita dapat lihat beberapa gambar merupakan rumpai jenis berdaun lebar. Antaranya keladi agas, nama saintifiknya Monocoria virginalis. Cabai kera, nama saintifiknya Spaenchlora zelenica. Seterusnya paku rawan, nama saintifiknya Limnocharis flava. Keladi air, nama saintifiknya Sagittaria guyanensis. Dan seterusnya rumput
tapak semaian tanaman. Dan yang seterusnya adalah kaedah sungkupan, iaitu menggunakan plastik hitam ataupun silver shine ataupun guni plastik baja dan sebagainya sebagai untuk menghalang rumpai untuk tumbuh. Langkah terakhir adalah kawalan, bermaksud mengurangkan pertumbuhan rumpai ke suatu aras yang tidak membahayakan pertumbuhan tanaman, iaitu kawalan kultur, kawalan mekanikal, kawalan biologi dan kawalan kimia. Okey, sebagai kesimpulannya, rumpai ini mempunyai kebaikan dan keburukannya yang tersendiri. Kebaikannya adalah kepada ekosistem bumi dan keburukannya memberi kesan kepada tanaman kita, iaitu produktiviti tanaman merosot, mengurangkan kualiti tanaman, kos pengeluaran meningkat, menjadi perumah kepada proses dan menjadi racunan